أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ni. Syukur pada Allah, Allah masih kurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan, dan Allah kurniakan kepada kita kelapangan masa untuk kita sama-sama hadir pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sebab kita datang pada malam ni, Allah kurniakan kepada kita ni nikmat syurga yang Allah janjikan bagi para penuntut ilmu, yang kata Nabi, wa inna talibal ilmi wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra bi walidayhi yadkhuluna al jannah ma'al anbiya'i bi ghairi hisab. Kata Nabi, dan sesungguhnya penuntut ilmu itu, isteri yang taat kepada suami dan anak yang berbuat baik kepada ayah ibu, akan masuk ke dalam syurga bersama dengan para Nabi tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti yang Nabi janjikan, kita masuk ke dalam syurga bersama dengan para Nabi tanpa dihisab. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak bacakan lagi, nak sambung kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang dikarang, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Dan insya-Allah kalau tengok dalam kitab ni, kita dah sampai kepada pertengahan kitab ni. Dan tuan-tuan muslimin muslimat, kita masuk kepada bahagian yang Nabi sebut tentang tanggungjawab pendidikan jasmani kepada anak-anak, pendidikan fizikal kepada anak-anak. Bab pertama yang disentuh oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan tentang kewajipan nafkah yang wajib suami ataupun ayah berikan kepada isteri dan juga anak-anaknya. Salah satu daripada tanggungjawab fizikal yang mak ayah kena buat pada anak-anak termasuk isteri adalah dengan memberikan nafkah kepada mereka. Dalilnya sangat jelas, kewajipan bagi nafkah kepada isteri dan juga kepada anak dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Ta'ala sebut direct je. Kata Allah, 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Ta'ala, dan wajib atas yang mempunyai anak itu, yakni bapa, memberi makan, minum dan pakaian kepada ibu yang melahirkan anak, ibu tersebut, dan kepada anak-anak secara berpatutan.
dengan cara yang betul. Dalil ni terang jelas bagi tahu wajib suami bagi nafkah kepada isteri dan juga kepada anak. Dia tak sebut pun, dia kata kalau isteri bekerja tak perlu bagi nafkah. Tak ada. Isteri bekerja pun suami wajib bagi nafkah. Cuma nanti kita ada perbincangan sikit kat situ nanti. Yang penting orang lelaki wajib faham dan wajib buat bahawa persediaan fizikal untuk isteri dan juga anak adalah kewajipan suami, bukan kewajipan isteri. Okey. Nabi bersabda, antaranya dalam riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqatahu fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqata bihi ala miskin wa dinarun anfaqatahu ala ahlik a'zamuha ajral alladhi anfaqatahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, kalaulah ada sebahagian duit kita infakkan, sedekahkan untuk fi sabilillah, ada pula bahagian duit itu pula, kata Nabi, kita infakkan untuk memerdekakan seorang hamba, dan ada bahagian duit tersebut kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan sebahagian duit itu pula kita bagi pula kepada ahli keluarga kita. Kata Nabi, dalam banyak-banyak tu yang paling besar pahalanya adalah apabila engkau menginfakkan duit tersebut kepada ahli keluarga engkau, kata Nabi. Dalam banyak-banyak sedekah ni, yang paling utama, kata Nabi, adalah kepada ahli keluarga, terutamanya kepada isteri dan juga anak-anak. Maknanya yang wajib tu dah wajibkan bagi pada anak isteri kan. Yang lebih-lebih tu, yang disebut sebagai lebihan untuk isteri, dinamakan sebagai sedekah. Itu antara sedekah yang lebih baik berbanding sedekah-sedekah yang lain. Maknanya memang kena bagi dulu isteri kita. Melainkan kalau ada pihak-pihak yang lain yang sedekah tersebut dah jatuh kepada hukum yang wajib. Contoh, orang datang ke rumah, kita nampak susah dia, kalau kita tak bantu dia makan, tak bagi dia duit untuk dia makan, dia akan mati kebeluran. Yang itu sedekah kepada dia dah jatuh hukum wajib dah kat situ. Okey, itu antaranya. Sekiranya si ayah akan memperoleh pahala dan ganjaran dalam memewahkan perbelanjaan kepada anak isteri, maknanya dia bagi lebih kepada isteri dan anak. Yang wajib dia dah bagi, dia bagi lebih lagi kepada isteri dan anak, dia akan dapat pahala. Maka atasnya juga dosa jika dia menahan perbelanjaan ke atas mereka, ataupun dia menyekat perbelanjaan itu, atau tidak cukup mereka, padahal ayah tersebut seorang yang mampu untuk memberi nafkah. Sampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Daud, kafa bil mar'i ithman ayyudai'a man yaqutu, memadailah seorang itu mendapat dosa, kata Nabi, apabila dia mensia-siakan orang yang sepatut dia tanggung, yang sepatut dia bagi nafkah, dia sia-siakan, kata Nabi. Berdosalah seorang ayah itu. Kafa bil mar'i ithman ayyahbisa amma yamlik qutahu, memadailah seorang itu mendapat dosa dengan menahan nafkah kepada siapa yang dia menanggung makan dan minumnya. Jadi orang tanya soalan dalam Facebook ni, saya nak tanya, perlu ke suami lafazkan akad jika dia tak mampu untuk memberi nafkah kepada isterinya? Lafaz akad tak mampu bagi nafkah kepada suami, kepada isteri dia. Baik, tengok elok-elok Hukum asal, suami wajib bagi nafkah kepada isteri. Wajib. Tak ada lagi syarat mengatakan kalau isteri bekerja, suami tak perlu bagi nafkah. Tak ada. Mesti bagi. Okey. Baik, cumanya isteri kena faham, dia bekerja mesti menepati beberapa syarat. Yang pertama, isteri yang bekerja, dia mesti dapat izin daripada suami. Dia tak boleh bagi alasan sebelum berkahwin saya dah kerja, lepas kahwin saya nak kerja juga. Cerita sebelum kahwin, lepas kahwin cerita yang berbeza. Dia nak bekerja, dia kata boleh bekerja, tak ada masalah. Tapi dengan syarat suami bagi izin. So tuan-tuan, orang lelaki kena bagi izin pada isteri yang bekerja, barulah isteri tersebut terlepas daripada dosa. Yang kedua, sebab apa dia nak bekerja? Sangat bergantung kepada tujuan dia bekerja. Kalau suaminya mampu, dia tidak wajib bekerja.
gaji suami dia besar. Macam orang dekat Sri Sarjana ni kan, ni duduk sana-sana semua gaji besar-besar ni kan. Gaji 10,000 katakan, tolak kereta, tolak rumah, ada badan lagi 7,000, katalah kan 7,000, dan dia boleh menanggung isteri dia. So isteri tak wajib bekerja. Yang mengharuskan isteri bekerja, kalau dia bekerja untuk nak membantu mencukupkan keperluan rumah, suami tak mampu, dia bantu, yang tu dibolehkan. Bukan dia bekerja untuk bermewah-mewah, yang tu tak boleh. Tak boleh bermewah-mewah. Melainkan selepas dia bekerja ada duit baki lebih yang dia bantu suami tu tadi, ada duit lebih, yang itu dia nak belanja, dia boleh belanja, tak ada masalah. Dan suami tidak ada hak untuk menyekat duit isteri. Tu hukum sebut begitu. Tapi hukum asalnya mesti bagi nafkah kepada isteri, walaupun isteri bekerja. Okey, dan isteri bekerja itu pula pastikan suami kena perhati betul-betul dari segi fitnah di tempat kerja. Tempat kerja tu selamat dari fitnah. Jangan pula isteri kita seorang, lelaki 3 orang, tu kerja apa pula kat situ, tak? Okey, pakaian pastikan tutup aurat, jaga elok-elok. Jangan benarkan isteri kita buat Panama dance kat office dia tu. Kan banyak office buat Panama dance kan, elok pelempang dance bagi kat dia orang tu. Jangan dibagi begitu kan. Kau nak buat, kau buat, isteri jangan bagi. Haram kalau kita benarkan. Yang isteri pula jangan buka aib suami cara begitu. Suami kena make sure tempat tu selamat daripada fitnah, pergi balik selamat, pergaulan tempat tu pula macam mana, pakaian pula tengok macam mana. Itu syarat. Apa cara sekalipun suami kena bagi nafkah. Katakan belanja makan dia berapa satu hari, RM10, RM10 kena bagi setiap hari. Melainkan ada perjanjian antara suami dan isteri. Ada perjanjian. Memandangkan saya pun dah kerja bang, saya bantu abang, saya tahu abang pun tak mampu nak bagi sepenuhnya kat saya. Untuk belanja saya setiap hari, tak perlulah abang bagi duit, saya pakai duit saya sendiri je. Minyak kereta pun pakai duit saya je, tak apa, dia kata. Lagipun saya nak pakai kereta ni biar saya guna, saya bayar duit ni dengan kereta, dengan duit saya bayar kereta ni, dia kata. Dengan redha daripada isteri. Ada redha daripada isteri, suami terlepas daripada bagi nafkah untuk dia bekerja. Terlepas macam itu. Tapi kena ingat tau, bila isteri kata saya redha bang, jangan lupa buat rakaman. Rakam. Takut besok dia ngungkit lah besok dia. Kan? Rakam. Kalau dia tuntut apa-apa, ni rakam ni, sekian hari bulan ni, simpan lah rakaman tu. Atas redha isteri, itu saja. Tapi yang lain tak boleh. Mesti bagi nafkah kepada isteri. Okey? Itu antara hukum yang nak kena pegang dengan elok. Itu sebab pada saya, kalau isteri tidak bekerja, suami wajib menyediakan keperluan, antaranya makan dan minum. Bukan kata suami itu masak, bukan. Hukum tak kata pun suami patut masak, tapi suami menyediakan makanan. Apa maksud menyediakan makanan? Yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis, dalam ayat Al-Quran ni, menyediakan pakaian dan makan minum tu tadi, bukan maksud dia masak, tak. Tapi dia membeli makanan untuk isteri dia masak, ataupun isteri dan anak dia makan, ataupun dia serahkan duit kepada isterinya untuk beli makanan dan juga masak benda tu. Itu maksudnya begitu. Hukum secara umum menyebut suami mesti menyediakan, mesti memberi makan dan minum. So yang itu terpulanglah suami isteri, sama ada nak makan cara masak ataupun membeli. Tapi yang menyediakan adalah suami. Yang menyediakan duit untuk dibagi pada isteri untuk beli makanan ataupun masak, itu kerja suami. So kata balik, melainkan atas perbincangan. Bincang kata, okey tak apalah awak, isteri kata bang tak apalah saya redha bang, saya boleh pakai duit dalam untuk yang ni, pakai duit saya sikit tu, tak ada masalah, tu boleh atas redha daripada isteri. Tu pun saya kata kena rakam tadi tu kan, takut terlupa nanti. Tu je macam itu je. Selain daripada itu, kalau tak ada redha dari isteri, suami kena bagi duit pada isteri. Mesti bagi. Kan?
Dia nak kena faham elok tu. Ada orang tanya saya soalan, betul kan ustaz kan suami kena masak kan? Suami kena masak, suami kena tu. Tak, saya kata bukan begitu. Ada hadis yang menceritakan ketika Nabi SAW, Nabi pergi ziarah Fatimah. Masa tu Fatimah tengah menguli gandum. Maknanya uli gandum tu, maksudnya gandum tu tak ada lagi. Mungkin gandum tu pada tangkai dia lagi kan. Fatimah ambil daripada tangkai tu, letak dekat tempat macam lesung batu yang tumbuk tu kan. Diceritakan Fatimah dia uli gandum sampai kasar tangan dia. Nak cerita susahnya Fatimah, macam kita nak buat kuih, gandum tu beli dekat kedai kan, tepung gandum tu kan. Fatimah tak, dia uli gandum tu sendiri, dia jadikan tepung benda tu untuk dimasak. Nak cerita susah tak susah. Yang Fatimah pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, hidup kami ni susah ayah. Dia kata, boleh tak kami nak dapat kamu bantu rumah? Nabi sebut dalam hadis ni yang diceritakan, Nabi tak kata, Nabi tak sebut pun, Fatimah, bukan ke masak ni kerja Ali? Nabi tak sebut. Kalau nak katakan memasak ni kerja suami, Nabi dah kata pada Fatimah kan, apa pasal kau yang masak Fatimah, kenapa tak Ali yang masak? Maknanya Nabi tidak mengatakan ya dan tidak mengatakan tidak. Maknanya isteri pun boleh masak, suami pun boleh masak. Yang Nabi pesan kepada Fatimah, banyakkan berzikir Fatimah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu Nabi ajar pada Fatimah untuk meringankan kehidupan. Yang diminta kepada Fatimah untuk beramal, sebelum tidur zikir 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tu zikir, ya, tu zikir. Maknanya kan hukum memasak ni, menyediakan makanan ini, kalau Fatimah pun buat untuk Ali dan Nabi membenarkan, sama tu juga terpakai kepada kita, ya. Itu sebab yang paling penting ni bincang elok-elok. Saya nak sebut pasal tanggungjawab tu tadi, yang semuanya terletak kepada suami. Cumanya kata Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, atas kemampuan suami. Jangan meminta benda yang suami tak mampu. Nak minta pembantu rumah, tak cukup duit pun, nak makan pun tak pernah cukup, minta pembantu rumah pula kan. So tak bolehlah minta yang over-over gitu, tak boleh. Atas kemampuan suami. Cumanya suami ada duit lebih, sedekah yang paling baik, sedekah kepada isteri dan anak. Sebelum nak pergi ke tempat lain, isteri dan anak dahulu. Memang dah ada dah makan malam untuk isteri kita kat rumah kan, tapi balik sekarang nampak orang jual jagung lah katakan, saja beli bawa balik ke rumah, itu dinamakan sedekah kepada isteri. Memang dia dah ada dah pun baju dia setiap hari tu, tapi saja nak meraihkan isteri, beli baju baru pula untuk dia. Yang baru tu, itu bukan kewajipan lagi dah kan, tapi kita beli sebagai hadiah, sedekah kepada isteri. Itu yang lebih besar pahala kata Nabi, berbanding kita ni sedekahkan duit kita pada fakir miskin. Tapi seulang balik, melainkan kalau fakir miskin tersebut sangat memerlukan duit perbelanjaan yang kalau kita tak bagi, dia akan mati kebeluran. Tu hukum dah lain pula kat situ. Okey, macamlah kita ni bagi nafkah ataupun membantu orang di Syria, Palestin katakan. Di Syria orang mati kesejukan, mereka perlukan sumbangan kita untuk nak beli baju sejuk kan. Kalau tak dapat, dia akan mati. Yang tu dah jatuh hukum wajib membantu mereka. Tu kena faham. Ada sedekah yang hukumnya sunat, ada sedekah yang hukumnya wajib, ada sedekah pula hukumnya haram. Sedekah dekat orang yang kita tahu duit tersebut akan digunakan untuk berjudi katakan, so tak payahlah sedekah kat situ. Nak kena faham gitu dari segi hukum. Kalau dengan isteri pun tu, apatah lagi dengan anak. Itu sebab dalam banyak-banyak syarat perkahwinan ni kan, selain daripada lelaki yang nak dikahwini oleh perempuan tersebut akhlaknya baik, adabnya baik, dia mesti berkemampuan. Itu sebab kata Nabi, Nabi kata, ya ma'syarus syabab, wahai remaja-remaja belia, kata Nabi, man istata', siapa yang berkemampuan, kata Nabi, untuk berkahwin. Nabi sebut siapa yang berkemampuan. Berkemampuan tu dari segi apa? Dari segi daripada fizikal dia, tubuh badan dia mampu. Dia mampu untuk bagi nafkah. Bila sebut dia mampu untuk bagi nafkah, dia mesti bekerja lah. Mana nafkah tu datang kalau tak bekerja? So maknanya dia mesti bekerja. Dan suami tak boleh pun sama sekali dalam perkahwinan tu dia kata, abang ni
tak mampu nak bagi duit pada engkau. Sebenarnya kalau dia bekerja dia mampu bagi. Bezanya apa? Banyak atau sedikit sahaja. Banyak cara banyak, sedikit cara sedikit. Tapi keperluan asas mesti dipenuhi. Saya kata melainkan kalau memang dah betul-betul tak mampu sangat dah, yang itu isteri bantu. So mak ni tak boleh bagi alasan yang dia tak boleh nak bagi nafkah. Cumanya mungkinlah kadang-kadang dia kena berhenti kerja kan. Sebulan cari kerja tak dapat, minta isteri bantu tu tak apa, tapi dia kena usaha juga. Dan orang tanya saya soalan, ustaz, boleh tak ustaz kalau isteri bekerja, suami duduk kat rumah? Dan isteri redha, isteri kerja pun tak apa, suami duduk kat rumah. Sekalipun isteri redha, tapi hukum kata suami kena bekerja, suami kena bekerja. Tak boleh tukar tu, tak boleh. Walaupun isteri redha, sebab hukum yang bagi nafkah tu hukum suami, bukannya hukum kepada isteri. Isteri cuma membantu. Suami tak boleh kata melainkan ada sebab-sebab tertentu. Suami sakit katakan, kemalangan jalan raya katakan, ataupun cacat kekal, ataupun mungkin anak sakit yang anak tersebut perlukan pula pemerhatian yang teliti daripada suami berbanding isteri. Ada sebab tertentu lah. Katakanlah yang macam itu. Itu pun bukan sepanjang masa kan. Ada tempoh tertentu saja. Tapi kewajipan bekerja mesti pada suami. Tak boleh suami lepas tangan bagi isteri bekerja, tak boleh. Dia kena bekerja, dia kena cari nafkah. Cerita duit banyak ke sikit, kerja sahaja. Banyak bagi banyak, sikit bagi sikit. Kalau dah terlampau banyak sangat duit tu untuk suami tu kan, untuk isteri kita dah cukup, jangan bazirkan duit tu. Pindahkan duit tu kepada isteri kita yang kedua ataupun yang ketiga. Dia pindah gitulah. Oh, marah nampak. Contoh lah kan. Kalau dah terlebih sangat kan, boleh kan? Kan berlebih kan? Mana yang berlebih tu lah kan. Jangan bazir kan. Bagi sikit. Macam Haji Asri ni dah selesa sangat dah. Selesa sangat dah. Telekom tu dia punya. Tak, surau telekom tu je. Jaga surau telekom kan. Allahu Akbar. Main hukum dia pegang betul-betul. So kalau soalan kata tadi, boleh tak suami berakad tak boleh bagi nafkah kepada isteri? Tak boleh sebenarnya. Dia kena bagi, bezanya apa? Banyak atau sedikit sahaja. Tu saya kata banyak bagi cara banyak, sikit bagi sikit. Tapi yang wajib kena bagi. Akhir sekali, kalau suami dah tak mampu nak bagi nafkah kepada isteri, dia kena minta bantuan daripada pusat zakat lah. Dia dah termasuk dalam kelompok fakir dan juga miskin kan. Siapakah orang yang miskin? Dalam Islam, miskin ini orang yang sepatutnya dia punya duit yang dia dapat tak mencukupi separuh daripada perbelanjaan. Belanja sehari RM30, dia cuma dapat RM25 je katakan. Itu miskin. Fakir ni pula suku, belanja RM30, dia dapat kurang dari RM15, itu fakir nama dia. Faham gitulah. Bila suami dah tak mampu nak bantu isteri ataupun tak mampu nak sediakan keperluan hidup dan lebih dan tak mampu nak bagi ni, dia termasuk dalam kategori fakir dan juga miskin, yang pada waktu tersebut yang membantu dia adalah pihak kerajaan. Bila sebut pihak kerajaan tu, macam negara kita ni dah ada pusat zakat kan, yang akan bantu tu tadi. Tu dah jatuh hukum yang lain pula kat situ. Dia dah tak mampu, tapi duitnya ada, cara belanja pula salah. Habislah. Itu sebab belanja duit kena betul. Yang pertama, bila dapat duit, selesaikan perkara yang wajib dahulu. Dapat gaji, selesaikan yang wajib. Apa yang wajib? Nafkah kepada isteri dan anak. Tolak siap-siap. Jangan tukar sport rim lagi. Yang DM sport rim tu dulu tu. Yalah. Tak boleh. Nak beli baju baru pula, tengok kawan rumah sebelah kan, motor besar cantik motor kan ni. Jangan DM motor tu dulu. Duit lebih beli. Skuter berapa cc tu? Tak boleh. Mula-mula selesaikan yang wajib. Apa wajib? Nafkah kepada isteri dan anak. Apa lagi yang wajib? Hutang wajib selesai. Apa yang wajib? Zakat wajib. Tu antaranya. Nazar wajib, selesaikan dulu. Dah selesai yang wajib, pergilah kepada perbelanjaan yang sunat. Apa yang sunat tu tadi? Lebihkan bagi pada isteri. Yang wajib dah bagi dah. Belanja sehari sepatutnya RM20 makan kat rumah, bagi RM20 kan. Duit lebih pergi makan kat luar pula.
Pergi ke Bangi, anak ikan bakar tu kan. Tu tempat selalu saya makan kat tu kan. Promosi sikit, kokot dia belanja saya makan free kat sana nanti kan. Bawa lebih boleh. Niat sebagai sedekah kepada isteri. Yang Nabi kata lebih besar pahalanya daripada berjihad jalan Allah Ta'ala tu. Lebih besar pahala daripada kita bantu memerdekakan hamba. Duit tu tadi. Itu besar pahala itu untuk isteri dan juga anak-anak. Bagi lebih. Niat sebagai sedekah. Tu cara perbelanjaan. Dah habis yang sunat, ada duit lebih sikit, barulah pergi kepada yang harus. Yang harus ni dah ada baju lama, nak pakai baju baru. Kereta lama, kereta baru. Nak tukar sport rim ke, nak renovate rumah ke kan, boleh lah. Ada lebih sikit duit tu lagi kan, rumah baru dah ada, kereta baru dah ada, mungkin perlu kepada isteri baru. Saya tak cakap, ada orang cakap kan, tu abang yang berjanggut tu. Siapa berjanggut ni? Ramai berjanggut ni kan. Macam itulah lebih kurang. Tapi saya nak sebut berkaitan dengan tanggungjawab pendidikan jasmani, fizikal anak-anak dan isteri jatuh kepada ayah dan juga ayah dan juga suami ni tadi. Nak tanya boleh tanya kan, jangan ni kan kau tak puas hati ke kan. Tapi setakat ni untuk orang perempuan kan, hak untuk orang perempuan kan. Orang lelaki kena ingat tanggungjawab tu tadi. Tersebab orang lelaki kena ingat, Nabi sebut dalam hadis, orang lelaki kalau dia bekerja cari nafkah untuk isteri dan anak dia, niat dia begitu dan dia mati. Dia mati ketika mana dia sedang mencari nafkah, mati syahid dia suami ni. Mati syahid. Niat dia betul bekerja untuk nak tanggung, nak jaga anak, jaga isteri. Mati syahid dia. Tu syahid bagi seorang lelaki. Dia kena berdakwah, dia kena cari nafkah. Perempuan tak perlu cari nafkah. Perempuan untuk nak dapatkan syahid mudah je. Dia semayang, dia puasa, dia jaga maruah dan dia taat kepada suami. Mudah kan 4 benda tu kan? Semayang pun mudah kan? Puasa mudah, jaga maruah diri pun mudah, taat pada suami pun mudah kan? Kan? Susah? Takkan susah. Dengar cakap suami, masak, tu je. Buat air. Itu yang suami minta kan? Ada minta lain ke? Tak ada, tak minta. Haji Yasri tak minta lain kan? Simpan dia. Dia macam tu je orang perempuan. Tak minta, Nabi tak minta banyak je, taat dengan suami je. Tu je. Syahid dia orang perempuan. Boleh kan tu je. Cuba. Saya sejak akhir ni kan, dalam 2 minggu 3 minggu dia lah, saya asyik duduk dengan orang kahwin 2 sekarang ni. Saya pun tak faham lah. Baru je tadi kan saya tengah meeting, tengah bincang tadi kan dengan seorang, kalau saya sebut nama tuan kenal lah orang dia kan. Borak kan, Ustaz saya daripada rumah yang lain ni Ustaz. Rumah lain mana pula ni bang? Isteri nombor 2 saya, dia kata. Nombor 2. Alah Ustaz, mula-mula susah lah dia kata kan, lama-lama tu okey lah dia kata. Dia macam guide saya lah kan. Isteri saya tengok ni video ni kan, dia kata okey, dia kata macam tu kan. Dia mula-mula je susah orang perempuan ni kan, lama-lama hati tu sejuk kan. Tak juga. Lepas tu bila nak sejuknya? Tak boleh. Kan? Saya banyak sebut dengan orang lelaki. Ni cerita je. Orang lelaki ni kalaulah berangan-angan, bercita-cita nak kahwin 2 kan, dia kena sempurnakan semua yang isteri dia nak. Buat dulu benda tu. Saya pegang prinsip mudah je kalau saya lah kan. Jangan sentuh pun duit isteri dalam perbelanjaan rumah kita. Perbelanjaan rumah kita jangan sentuh duit isteri. Duit disimpan je. Nak makan, nak ambil duit, ni belanja kereta, ni makan kerja, duit minyak, bagi je. Ni duit raya, semua bagi. Dah bagi semua, abang minta satu boleh tak? Semua dah dapat. Semua dah dapat kan? Tak satu boleh tak? Abang tak minta benda lain pun, satu je ni. Orang ni nak kahwin seorang lagi, isteri memang tak bagi pun, tapi bagi tak bagi pun, ni nak kata macam mana suami dia mampu. Yang jadi marah ni sebab apa? Dah lah kau tak mampu, dia bantu kau pula kan. Siap kereta tu dia belikan untuk kita pula. Kereta tu pula kita bawa perempuan lain kan, menyiraplah darah dia. Betul tak?
Gunakan tips ni sebaiknya. Tak, saya pegang begitu je. Sebab nilai perkahwinan ini sangat bergantung kepada kemampuan. Tu yang saya nak sebut begitu sebenarnya. Dia marah tetap marah. Mana ada perempuan yang bagi, dia takkan bagi pun. Tapi taklah marah beri sangat. Sebab semua dah sempurna kan. Yang dia marah tu, bila kita bantu dia, tiba-tiba dia kahwin lain. Tu je sebenarnya. Tu je. Tak percaya buatlah. Mulai hari ni buat. Tak apalah, dia awak simpan lah. Memang bagi duit. Buat gitu. Tu dah Yasri kan? Pengalaman macam tu kan? Selesai nampak Yasri, tunggu lampu hijau. Lampu hijau dah dapat dah kan? Cuma nak bawa kena orang tu je. Tu je. Ada? Ustaz kena cari dia. Ha? Oh, dia diet dah. Sikit lagi. Oh, berjogging ke ni? Oh, dahsyat je. Alright, ni hukum. Dan kalau dia tak sediakan, right, tanpa sebab yang munasabah, dosa. Saya beri contoh yang paling mudah je. Suami isteri ni, suami kepada isteri, belanja dia tu kan, dia tak boleh sekat dalam keadaan dia melakukan kezaliman kepada isteri. Saya bagi contoh anak ataupun isteri. Isteri tak dengar cakap suami. Suami kat isteri kata jangan keluar rumah, dia keluar rumah. Isteri, suami marah kat isteri, abang dah pesan jangan keluar rumah kan. Disebabkan dia marah kat isteri sebab keluar rumah, dia sekat bagi belanja pada isteri. Hukum ni haram tu. Tak boleh jadikan tak bagi nafkah kepada isteri sebagai hukuman dia keluar daripada rumah. Tak boleh. Sebab hukum bagi tu adalah wajib. Sama ada keluar tak keluar, nak bagi hukum cara lain. Bukan hukum sekat duit perbelanjaan. Macam anak pergi sekolah, mesti dapat duit belanja kan? Mesti dapat duit belanja. Satu hari anak dapat duit belanja, tapi dia beli rokok katakan. Kita marah lah kan? Tapi duit belanja kena bagi. Bezanya apa? Dengan sebab kita bagi duit lebih, dia beli rokok, boleh kurangkan duit tu bagi, tapi tetap juga bagi. Sebab yang bagi tu hukum dia wajib. Kewajipan. Sebab kewajipan tidak boleh disekat dengan apa-apa hukuman, tak boleh. Kena bagi. Melainkan kalau mahkamah dah jatuhkan hukuman nusyus kepada isteri. Yang itu isteri tak layak untuk menerima nafkah. Ini yang tengah banyak berlaku ni. 2-3 orang duk WhatsApp mesej saya ni. Ada kawan-kawan saya yang call saya ni, isteri lari dari rumah. Kes isteri dari rumah, apa yang betul dia buat, dia kata. Satu, saya kata pergi pejabat agama, beritahu, keluarkan, minta permohonan isi borang isteri taat kepada suami. Kalau isteri tak taat juga, isteri tak taat juga kepada suami, nak tak nak, suami minta pula perintah daripada mahkamah untuk nusyus. Isteri nusyus, ingkar arahan suami itu tadi. Dia tak nak balik kan, dan jatuh sabit saja nusyus, dia tak layak untuk menerima nafkah. Tu je yang boleh. Tapi yang lain, isteri ataupun anak, dengan sebab kesalahan yang dia buat, tak boleh. Itu kena hati-hati. Dengan sebab kita sekat, kata Nabi, berdosa menahan perbelanjaan tersebut. Baik, katakanlah ada suami yang kedekut. Dia bukan tak bagi tapi kedekut, berkira sangat. Sampai ke belanja pun tak boleh. Nak beli tu beli ni pun susah sangat. Rupanya zaman Nabi dah berlaku dah benda ni. Seorang perempuan namanya Hindun mengadu kepada Nabi tentang suaminya. Tak silap saya, Abu Sufyan ke suami dia. Dia kata, suami aku kedekut ya Rasulullah. Boleh tak aku nak ambil duit dia untuk aku gunakan? Kata Nabi, boleh. Tapi dengan syarat ambil yang perlu sahaja. Itu saja kata Nabi. Maknanya boleh. Maknanya isteri ni, dia boleh ambil duit suami dia. Bila orang kata duit suami tu, duit isteri tu duit isteri, duit suami tu duit isteri, betul. Maknanya isteri boleh ambil duit suami tanpa kebenaran suami. Boleh. Tapi bila perlu sahaja. Contoh, macam kuliah isyak malam ni, habis lambat. Contoh lah kan, habis sampai 10 malam katakan. Isteri nak beli makanan, suami tak sediakan lauk apa semua kan, nak kena beli makanan. Makan malam ni belanja katakan RM20. Dia boleh buka dompet suami dia, dia nampak dompet suami ada duit lah dalam tu kan, dia boleh ambil duit dari poket dompet suaminya.
Tapi ambil RM20 je lah untuk beli makan malam tu. Sebab makan malam tu harganya cuma RM20. Jangan pula ambil 200 pula. Mana bila pula masa pula pergi kat Tom Yam tu sampai RM200 kan. Ataupun RM2,000. Ustaz, ini advance kata. Takut lepas ni lambat lagi habis. Tak boleh. So maknanya isteri boleh ambil tau. Tapi selepas tu isteri beritahu lah suami kan, call tak dapat, WhatsApp tak dapat, katakan tinggal handphone, boleh. Tapi lepas habis tu kena beritahu lah suami. Maknanya boleh tau isteri ambil duit kita. So jangan marah kalau isteri ambil untuk benda yang perlu sahaja. So suami lepas ni berjaga-jaga lah. Jangan tinggalkan dompet di rumah. Nak selamat bawa pergi surau, pulang kereta. Ataupun yang lebih baik, suami yang bijak cerdik ni, sebelum dia pergi mana-mana, tinggal atas meja tu, ataupun bagi duit kat tangan isteri. Ni duit belanja, beli nanti. Letak atas meja tu, ni duit belanja, beli nanti. Sebab biasa buat macam tu kat isteri saya kalau saya tak jumpa lah kan. Memang saya akan tinggal macam tu lah. Ni duit, ni duit, ni duit. Saya ni nasib baiklah dekat poket saya tu ada je duit kan. Bila pergi kuliah tu kan, kadang-kadang saya tak sedar pun duit saya duduk kat mana kadang. Saya pun dah tak ingat duit saya ni orang bagi ni, tak tahu mana letaknya. Dan letak dalam kereta kan, letak kat buku ni, dalam poket ni. So kalau isteri saya ambil, dia nak ambil lah, saya kata saya pun tak tahu mana pergi duit tu. Dan harap benda tu akan sampai lah kan untuk orang yang sepatutnya gitulah. Untuk hukum tu maknanya boleh ambil. Dari situlah keluarnya beberapa fatwa, antaranya isteri boleh ambil duit suami bila perlu, walaupun tanpa izin suami. Yang keduanya, isteri boleh mengadu kepada mana-mana orang yang dirasakan layak untuk memberi bantuan, fatwa ataupun pendapat. Maknanya ini antara kes yang isteri boleh buka aib suami dia. Ingat, isteri haram buka aib suami. Borak dengan adik-beradik, borak dengan mak bapak, haram cerita. Melainkan untuk dia minta pendapat ataupun fatwa daripada orang, pejabat agama katakan. Tapi borak saja-saja, apatah lagi dengan kawan saja bercerita, suami aku kalau hari cuti bangkit pukul 10 pagi, dia kata. Benda nampak macam kelakar kan, tapi bukan aib suami, dosa besar tu. So hati-hati tu. So suami kalau takut dia ceritakan, bangunlah awal pagi-pagi kan. Sebenarnya subuh jangan tidur lagi, itulah. Tapi jangan buka aib tu, tak boleh. Sama je sebenarnya. Dia sebenarnya, kenapa Nabi sebut begitu? Sebab masalah yang banyak dibuat ni, suami yang banyak buat masalah. Suami akan banyak buat masalah. Nabi sebut begitu sebab realitinya sampailah ke hari ini kan, yang banyak buat masalah keluarga, yang banyak buat masalah dalam hubungan suami isteri ni suami. Itu sebab Nabi perintahkan isteri jaga aib suami. Isteri suami ni, kalau isteri dia buat apa-apa, dia bukan kisah sangat pun. Sebab dia boleh kahwin lain. Kau buatlah, aku belah dia orang lelaki kan. Itu sebab risiko untuk buka aib ni lebih kepada orang perempuan. Sebab perempuan ni dia tak ada cara lain. Dia bukan boleh kahwin 2, 3 atau 4. Tak boleh kan. Itu sebab banyak disebut tentang orang perempuan. Sebab risiko yang nak buka cerita tu orang perempuan. Dia tak ada pilihan kadang-kadang kan. Itu sebab Nabi kata, yang Nabi kata orang perempuan boleh taat pada suaminya, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak. Yang tu orang Nabi sebut tu orang perempuan. Laki tak boleh. Dan orang lelaki pula kena ingat lah, isteri kita kan manusia juga kan, kadang-kadang dia beremosi kan, dia sedih, kadang-kadang nak bercerita. So jangan jadikan kita ni sebab untuk dia bercerita pada orang lain. Kita ni bahan cerita tu, janganlah. Jagalah elok-elok. Okay? Pada saya kan, kalau suami didik isterinya beragama, suami didik isterinya dengan agama kan, isteri ni macam mana pun dengan suami, dia akan jaga aib suami dia. Kalau isteri pandang pula suami rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, suami tu baik, cuma kadang-kadang dia buat kesilapan, isteri nak buka aib suami tak sampai hati, suami aku ni baik lah, kadang-kadang je tersilap. Silapnya apa, kahwin 2 je, silap sikit je dia kata, yang lain semua baik, sikit je silap, takkan aku nak buka aib dia. Betul tak kan? Kan? Angguk je macam mana silap. Bukan dia nak sangat, tak, dia tak nak, tapi orang nak kat dia kan. So dia tak boleh nak tolak kan, terpaksa. Bukan tak terpaksa. Asyik semua tak setuju macam mana. Aduh akbar. Kalau isi dia kawan kan,
Ha. Dia ambil suami dia sebagai pekerja dia, dia bagi gaji tu, suami dia kena bagi bagian. Kalau suami bekerja dengan isteri tu dah tentulah. Bila bekerja tu dah tentulah kan. Suami bekerja dengan isteri, maknanya di office tu memang isteri tu bos, dia pekerja lah. Tapi lepas dapat nafkah, dia kena belanja balik nafkah tu kepada isteri dia, kan? So untunglah isteri dia. Tak ke mana duit tu kan. Pusing ke situ duit tu kan. Nah, kalau isteri kata tak apalah bang, belanja abang lah pula, dia kata kan. Saya banyak sebut pada suami yang jenis macam itu. Katakanlah isteri tu dia, suami mungkin tak mampu nak bertanding dengan isteri dari segi jawatan kan, harta dia lagi banyak, bekerja duit banyak kan. Untuk suami begini, dia kena ibadah kena lebih dari isteri dia. Dia kena sembahyang tahajud, baca Quran yang lebih hebat, ibadah lebih hebat, akhlak lebih baik. Dia secara tak langsung Allah akan buka hati isteri tu, kau kena hormat suami kau. Betul gaji dia tak banyak, tapi ibadahnya menyebabkan orang segan dengan dia. Segan dengan dia. Dan kita jumpa dengan orang yang macam ni, kita jumpa. Dia tak kaya mana, tapi kita segan dengan dia. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz kan, dia boleh kaya kan, sebab dia menteri besar kan, 23 tahun dekat Kelantan tu kan. Tapi dia memilih untuk zuhud kan, hidup biasa je kan. Dengan sebab hidup dia macam tu, orang segan dengan dia. Orang segan. Nak kata macam mana kan. Segan tadi sebab apa? Allah buka hati orang. Samalah juga suami kepada isteri. Suami ni kalau nak isteri, hormat dia, segan dengan dia, jaga ibadah kita elok-elok. Jaga ibadah kita elok-elok. Kena banyak buat qiyamul lail, banyak baca Quran. Malam tu kita yang kejutkan isteri kita qiyamul lail. Jangan si isteri kejutkan kita. Kita kejutkan isteri qiyamul lail. Sama ada nak berjemaah ataupun seseorang tu pulang lah kan. Malam tu kita yang banyak baca Quran. Kita yang lebih, kalau kita kat rumah, kita yang lebih banyak urusan anak-anak kita, bukan isteri. Bila kita ada dekat rumah, macam balik isyak nanti kan, sentuh kerja anak kita tu, tanya pasal belajar dia, kena buat walaupun isteri dah buat juga. Itu nama kewajipan tu tadi. Dan dengan sebab tu isteri akan segan pada suami dia, hormat pada suami walaupun suami gaji lebih sikit daripada isteri. Nak sebut gitu ya. Ni antara yang wajib. Di antara nafkah anak isteri yang wajib atas si ayah ialah menyediakan untuk anak isteri makanan yang baik-baik. Dengar elok, makanan yang baik-baik, yang disebut sebagai halalan tayyibah. Ni ayah punya kerja. Dia kena sediakan makanan satu yang halal, yang kedua yang baik. Ada yang halal tapi tak baik kan. Jajan tu semua halal, tapi baik tak baik, tak boleh sediakan. Mungkin dia kata sekali-sekala, okey tak apa, tapi jangan jadikan sebagai rutin makanan dia seharian, tak boleh. Sebab perintah disebut sediakan makanan yang baik-baik. Antaranya makanan sunnah madu. Bawa balik botol madu, insya-Allah isteri tak marah. Botol madu tak apa, tu tak agak kan. Kau bawa balik madu kan, botol madu tu pecah kan. Dia gitu. Makanan sunnah tu bawa balik ke rumah. Sebab Nabi kata, ulama kata, sediakan makanan yang baik-baik, halalan tayyibah. Dari segi halalnya, sumbernya. Itu sebab ayah-ayah yang bekerja ni, pastikan kerja kita tersebut jangan daripada ada sumber yang haram ataupun yang syubhah, yang bukan direct. Macam orang kata kan, Ustaz saya tak nak makan McDonald lah Ustaz. Kenapa? Sebab McDonald bagi sumbangan pada Israel, katakan. Kalau macam tu, cakap McDonald lah. Nescafe, kita Milo, ni cawan kau guna ni pun daripada sana ni. Yang penting kita bukan menyumbang secara direct. Bukan. So boleh gunalah benda tu. Duk cerita pasal McDonald kan, kasut kau pakai pun orang putih tu yang buat. Ni kotak tisu ni bukan kita Malaysia semua ada benda kan. Ni handphone ni baju kita pakai ni kan, kain daripada mana kita pun tak tahu kan. Tak menyumbang kita pun tak tahulah kan. Tapi kalau nak katakan, yang penting bukan direct terus ke sana tu, bukan. Gitu nak bagi faham gitu. Makanan yang baik-baik, tempat tinggal yang sesuai. Anak dah ramai, suami usaha sikit, dapatkan rumah yang selesa sikit atas kemampuan dia. Okey, yang sesuai. Maknanya ada bilik untuk anak perempuan, ada bilik untuk anak lelaki, ada bilik untuk suami isteri. Jadi ada 3 bilik kan. Lebih bilik itu tak apalah. Yang penting yang sesuai untuk anak kita, keperluan tu tadi.
Termasuk pakaian yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang menutup aurat. Pakaian juga elok-elok. Orang lelaki tolong cek pakaian isteri dan anak perempuan kita terutamanya. Jangan jadikan isteri kita, anak perempuan kita yang Nabi sebut dalam hadis, sinfani min ahlina dalam ar-rahumah, 2 kelompok manusia yang dicampak dalam neraka. Aku tidak pernah bertemu pun dengan mereka, kata Nabi. Siapa? Antaranya Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Apa maksud berpakaian tapi seperti telanjang? Kata ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, dia menutup sebahagian aurat tapi dia buka sebahagian aurat. Elok pakai tudung tapi lengan tangan nak nampak. Okey, itu antaranya. Nampak pula kaki, walaupun kaki ni khilaf ulama. Ada mengatakan kaki ni bukan aurat, tapi pakailah stokin. Untuk orang Malaysia ni pakailah stokin. Sebab laki perempuan Malaysia ni kalau orang pandang boleh tergoda. Kan? So pakailah orang Melayu kita ni, pakailah stokin. Dia bezalah kalau tengok kaki perempuan tu hitam macam orang Frikasatan kan. Tak apa. Macam yang disebut ibarah yang disebut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri masa kami buat program dulu. Dia kata kalaulah di Malaysia ini kaki perempuan orang pandang boleh tergoda, so pakailah stokin. Berbeza kalau perempuan di Afrika Selatan, dia kata. Sebab kaki dia dengan kaki meja dia bukan sama, dia kata kan. So taklah diwajibkan pakai stokin. Senang cerita pakai. Jangan buka separuh, tutuplah separuh, tak boleh. Yang kedua, pakaian yang ketat. Jubah maxi tapi ketat. Ni ketat. Ni ketat pinggang. No, jaga elok-elok. Yang kedua, jarang nampak dalam. Perempuan yang pakai baju kurung, ada jenis perempuan yang tak suka pakai kain dalam. Kan baju tu sampai ke lutut kan. Bawah tu nampak juga kaki dia, kalau nampak cahaya, suluh cahaya tu kan. So pakai kain dalam. Ada jenis orang yang tak suka pakai kain dalam ni. Orang lelaki pun sama tu. Kalau pakai keblekat tu, jarang keblekat tu. Nampak dalam tu nanti. Orang tak suka, takut orang muntah je. Jaga tu tau. Jaga elok-elok. Orang lelaki sekalipun. Tapi yang perempuan ni tadi, jangan pakai yang jarang. Kan? Pakaian yang yelah kan, bila dia nampak dia punya kulit tangan tu kan. Tak boleh. Okey. Apa lagi yang Nabi sebut dalam hadis? Perempuan yang mumilatun, yang menggoda. Jalannya menarik perhatian orang lelaki. Macam mana perempuan yang menarik perhatian orang lelaki? Dalam ayat Quran disebut, bila perempuan berjalan jangan menghentakkan kaki. Jalan sampai orang pandang dia. Itu haram tu. Ataupun ada bunyi-bunyian yang menyebabkan lelaki terpandang dia. Dia pakai gelang tangan ataupun gelang kaki tapi dia loceng. Bunyi loceng tu. Dia lalu depan lelaki pandang. Haram tu. Menarik perhatian orang lelaki. Ni saya kata bapa suami kena tengok ni. Nak perempuan. Tapi kalau dia nak pakai kat rumah tak ada masalah. Berloceng sakan lah, tak apa. Sekurang-kurangnya suami tahu mana isteri kita berada kan. Oh, kat jamban, okey. Ni kat dapur, dengar kan. Tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh dekat luar. Bunyi-bunyian contohnya kan. Macam gelang tu tadi. Even pada saya lah, kitchen dekat bag dia tu. Berbunyi menyebabkan orang pandang. Belaga kitchen tu kan, orang pandang. Ya. Sebab Nabi kata yang boleh menarik perhatian orang lelaki. Pergerakan dia berjalan contohnya. Tu hati. Kasut high heel, tumit tinggi tu, bunyi kletok, kletuk, kletok, kletuk. Termasuklah tu. Yang tu dalam bentuk bau-bauan. Ni yang bunyi-bunyian ni pun, kasut tu pun. Nak pakailah yang high heel boleh, tak ada masalah, tapi pastikan jangan yang berbunyi. Macam mana cakap kau nak berjalan, pandai-pandai lah kau fikir cakap kau nak berjalan kan. Pakai juga 3 inci tu, tapi tak berbunyi. Pandai-pandai lah fikir nak buat macam mana. Kalau susah sangat nak kawal, pakai yang rendah je lah. Bunyi-bunyian pun sama. Termasuk juga bau-bauan. Wangi sangat kan. Bukan nak kata isteri itu mesti busuk, tak. Islam nakkan kebersihan. Tapi jangan bau tu menyebabkan dia lalu depan lelaki-lelaki pandang. Yang ni saya kata orang lelaki, kita ni jadi panel lah, panel penapis kan. Lepas tak lepas. Dia lalu depan kita, kuat sangat lah bau ni. Orang perempuan, sikit cukup je spray sikit dah. Cukup. Dia spray macam tu. Memang berbau lah. Bau tu tadi menyebabkan lelaki dia lalu, orang pandang, mana bau tu datang. Ni kata Nabi perempuan zina tu.
Bahaya tu. Make up yang berlebih-lebihan, tu hati-hati tu. Adat orang Malaysia kita, perempuan make up dia macam mana? Lipstick, lagi dia blusher sikit kan, pipi dia kan, biasa buat kan dah pipi tu. Yang dah kahwin dah, yang coklat tu, adik tu belum lagi kan, biasa pakai tu kan. Tak, yang nipu lah. Dia basic lipstick, dia sikit blusher sini kan. Kalau mata pun lebih kurang eyeshadow ni sikit lah kan, gitu je lah. Itu je. Cukup tak boleh lah, sebab dia mengubah ni kan, mengubah apa namanya, celak boleh. Itu yang saya kata tadi, macam eyeshadow celak tu boleh lah, tapi jangan buat benda yang menyebabkan orang pandang, orang tertarik. Jangan buat macam itu. Ini sampai 3 layer pula eyeshadow tu, merah, oranye, hijau. Traffic light mati lampu tengah jalan kan, demi mata. Jangan. Sebab dia menarik perhatian orang lelaki, tak boleh. Dia melainkan dia buat untuk suami tu tak apa. Suami kata, abang nak sangat kau tengok pakai baju kelawar tu, yang rambu-rambu kat bawah tu. Suami suka, pakai lah. Yang itu suami gairah nak tengok, pakai. Isteri kerja JPJ, abang suka tengok pakai uniform JPJ tu, pakai malam, pakai tidur pakai JPJ tu kan. Contohnya lah kan, dia suka yang itu, pakai lah. Sebab wajib taat kan, pakai lah. Dia skip benda pakaian tadi tu, yang berbunyi, yang berbau. Dia Nabi kata, tak masuk syurga perempuan yang memilah tu, dia menarik perhatian orang lelaki. Apatah lagi dia macam itu, ma'ilatun, dia ajak pula perempuan lain jadi seperti dia. Tu lagi tu, buat panama dance, viralkan benda tu, orang ikut dia, dosa besar tu. Jangan main-main. Nak joget lah kau dengan orang perempuan kau je cukup. Dia nak senaman kan, duduk dalam grup tu je. Jangan ada pula mana-mana tangan duk gatal buat video lepas tu viral. Yang buat video tu berdosa lah kau. Dah elok dah, tertutup dah. Hati-hati yang isteri kita, anak perempuan kita duk senaman depan orang tu. Tempat open kan, nak buat boleh, laki kat depan, perempuan kat belakang lah kan. Laki kat depan, perempuan kat belakang. Ni kenapa mesti nak campur-campur? Perempuan depan kita, kejap tunduk, kejap mencangkung, jatuh kopiah jangan main. Sebelum perempuan tu macam tu, cepat-cepat dia suruh kopiah dia, dia simpan macam tu, takut orang perasan kopiah dia tu kan. Jangan main-main, jangan campur-campur selaman ni. Tak, dalam sembahyang pun asing. Dalam sembahyang kenapa dia asingkan perempuan belakang, laki depan? Sembahyang pun di rumah, orang perempuan ni macam isteri Nabi, ada tempat yang khusus untuk sembahyang di rumah. Kat rumah sekalipun tak boleh sembahyang tempat terbuka orang perempuan, sorok sikit tempat dia. Kalau tang sembahyang pun dijaga tentang pergerakan dia, apatah lagi senaman macam itu. Ni saya kata orang lelaki kena perhati elok-elok. Jangan mudah-mudah benarkan isteri. Boleh, tapi tempat tertutup, coach tu biarlah orang perempuan. Ni kenapa nak mesti orang lelaki juga? Saya tak, tuan-tuan tak rasa apa-apa ke kalau orang lelaki coach tu kan, ini salah tunduk ni, tunduk kena macam ni, kita tak rasa apa-apa ke? Saya tak boleh, aku pelempang juga coach nanti kan. Saya tak bagilah. Jogging tak apalah, sebab jogging tu ramai-ramai kan, jogging tu lagi biasa, tak apalah. Itu pun pakai tentang aurat, elok-elok. Ni kan lagi senaman macam itu. Allahu Akbar. Kalau dalam gym semua perempuan tapi coach lelaki, macam mana ustaz? Sama je, tak boleh. Tak boleh. Cari coach orang perempuan. Perempuan je. Itu sebab saya kata paling mudah, tengoklah solat melainkan darurat. Itu cerita lain. Keadaan yang boleh bercampur lelaki perempuan waktu bila? Waktu belajar katakan. Macam ni boleh buka sekejap kan, belajar macam ni. Hospital katakan darurat, dah tak ada doktor perempuan, doktor lelaki, tak apa. Untuk perkara yang kita ada pilihan. Sebab bagi orang kaya ni, yang berduit ni, yang beruang ni kan, beruang kan,
Dia boleh pilih untuk isterinya bersalin di hospital swasta yang dia boleh pilih doktor kan. Dia berkemampuan pilihlah doktor yang perempuan untuk melahirkan anak dia. Pilihlah sebab kita berkemampuan. Yang benda tak ada pilihan, tak ada nak kata apa. Macam senaman tu ada pilihan tak? Ada, bukan tak ada, ada. Cuma sekarang ni nak ke tak nak kan. Tak boleh katalah lah Ustaz Kush tu kan baik. Baik tak baik, hukum tu tak hukum. Tak boleh. Tak boleh macam itulah, pada saya gitulah. Baiklah kita belilah alat gym tu dekat rumah. Isteri kita senaman kat rumah. Buka lah video kat YouTube tu kan. Nak sakan kau dalam bilik tu. Kau tak pakai apa-apa pun tak kisah. Kan? Okay. Cuma saya kata kalau kata tempat terbuka, macam dekat bagi tempat terbuka kan, saya cadangkan orang lelaki pergi bahagian depan, yang perempuan tu kat belakang. Tapi kalau tak juga bercampur-campur juga, elakkanlah. Senamlah kat rumah. Senamlah kat rumah tu je. Melainkan kalau kita dekat luar tu, family kita kan, kita senaman dengan family kita, okey lah, tak apa kan, yang boleh dikawal macam itu. Macam mana kalau kat perempuan yang menjual kosmetik, Ustaz, perlu buat video bermakeup selfie bagi menarik pelanggan? Saya cadangkan perempuan yang nak berniaga makeup apa semua ni kan, buat grup yang tertutup untuk orang perempuan sahaja. Benda ni juga dah dibincangkan dalam program saya dekat TV Hijrah hari tu, fashion dalam Islam kan. Perempuan yang sama juga tanya saya soalan macam tu. Budak ni model, dia pakai tudung, tapi dia pakai tudung siap-siap, dia cuma modelkan tudung tu lah. Dia buat tuition apa pasal tudung tu kan. Saya kata boleh, setakat tudung tak apa lagi, yang makeup ni. Buatlah grup yang tertutup untuk orang perempuan je. Instagram kita tu kan, buat untuk grup yang tertutup saja. Kalau melibatkan kena tunjukkan wajah, kalau buka aurat tertutup saja. Dan kita kawal dah elok grup tu. Dah kawal elok tapi masih lagi berlaku kan, terlepas juga video-video tu dimaafkan kalau dia usaha untuk tutup macam tu. So itu sebab saya kata hati-hati anak perempuan kita tau. Anak perempuan kita, isteri kita yang berniaga jubah katakan, pakaian orang perempuan ni, pastikan menepati syariat. Kena perhati tu, budak-budak sekarang ni banyak jual online kan. Jubah yang dijual tu ketat tak bahagian tangan. Takut-takut dia termasuk perempuan mailat yang mengajak orang lain untuk menggunakan benda yang haram, ataupun buat benda yang haram macam itu. Tu Nabi larang tu. Sebab dah disebut kat sini dah. Bapa atau suami kena sediakan pakaian yang baik-baik, makanan yang baik-baik, tempat tinggal yang sesuai. Okey, untuk isteri dan juga anak dia. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya lagi? Saya banyak jawab soalan dekat Facebook ni. Orang tanya. Nak tanya apa kak? Ada pertanyaan apa kak? Boleh lelaki di depan, perempuan kat belakang. Boleh. Pada saya nampakkan macam solat je. Solat nampak kan, lelaki kat depan, perempuan kat belakang. Kalau yang dekat macam ni kita tutup. Sama konsep dia. Kalau dah orang sekalian tu orang nampak, baik tak payah. Yes. Tempat terbuka kan. Fitnah juga. Saya pegang konsep mudah aja. Kalau sembahyang, ambil konsep sembahyang je cukup. Sembahyang pun diasingkan lelaki perempuan. Malahan perempuan ditutup tempat dia tu kan, nak bagi mengelakkan fitnah kan, pergerakan dia. Kalau sembahyang pun macam itu, apatah lagi senaman tu kan. Dia pegang macam itu je. Sembahyang pun tempat ditutup bagi perempuan, melainkan kalau jarak tu jauh. Masjid tu besar kan, jarak tu orang kata sayup je nampak orang perempuan tu, okay, tu boleh terbuka. Kalau macam tu lah tempat senaman itu kan, perempuan jauh kat belakang, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dah macam itu, dia saya kata tu buat kat rumah je lah. Saya memang belilah kan untuk isteri saya treadmill apa semua, tengah buat kat rumah lah saya kata. Setakat jogging tak apa, sebab jogging mesti dekat luar rumah. Ini pada saya pergerakan yang boleh kita kawal, yang boleh kita tak bercampur, boleh kita kawal. Kan, yang boleh yang kita ada pilihan untuk nak menolak benda tu, tapi kita ambil juga. Dia kena hati-hati tu. Islam buat macam tu sebab apa? Dia nak jaga maruah isteri kita. Nak jaga maruah isteri, bukan nak menyusahkan.
Nak angkat darjat orang perempuan, nak bagi orang lelaki ni hormat orang perempuan. Itu je sebenarnya. Sebab dah puas dah Nabi SAW, zaman Nabi dulu, orang perempuan ni dihinjak, dipijak-pijak, jadi pelacur je orang perempuan ni. Islam datang angkat darjat. Lepas Nabi wafat, orang perempuan sendiri yang jatuhkan darjatnya. Kenapa jadi macam itu? Atas izin suami pula. Suami izin ke tak izin, haram ke tak haram. Itu sebab benda yang haram, maksiat, tidak perlu kepada redha suami ataupun isteri. Alah, suami saya bagi ustaz, dia bagi saya pergi zumba. Suami bagi tak bagi, campur laki perempuan, tetap juga haram. Haram juga pergi walaupun suami bagi. Budak kata, ustaz, ayah saya tahulah saya seokok, dia bagilah saya seokok. Dia bagi ke tak bagi, rokok haram ke tak haram walaupun dia bagi. Sebab hukum asalnya adalah haram. Hukum fatwa kita kata haram lah walaupun bapak bagi. Tak boleh mengatakan atas redha boleh buat semua, tak boleh. Wallahu a'lam. Yang saya perasan, yang cerita-cerita ingat ni, dia ingat yang kahwin dua tadi. Ingat betul tu. Soalan nak tanya Haji Asri, nak tanya Haji. Saya jumpalah Haji ya. Letih sangat sebenarnya hari ni. Tapi lah ustaz dia kan, bila pegang mic tu dia gila mic sekejap kan. Habis ceramah ni pengsan dah balik sekejap kan. Dia agak 2-3 minggu yang agak stres sikit. Dan ada paper exam ni kan. Lepas tu ada benda yang saya nak kejar due date dah saya lah kan. Dengan orang nak minta untuk program motivasi training ni. Nak siapkan buku. Tak tahulah sempat siap tak siap untuk pesta buku KL ni nanti ni. Buku parenting tu. Nanti kalau siap beli tau. Siapa tak beli dosa tau. Lain macam hukum tu. Yang saya ceramah-ceramah ni kan, saya bukukan benda tu. Akan keluarlah 3-4 jilid buku tu nanti kan. Tapi yang latest ni 1 jilid lah dulu. Mudah-mudahan lah buku tu manfaat pada kita semua lah. Cerita-cerita, pengalaman-pengalaman lah. Mungkin cerita dalam surau ni pun ada juga kat situ nanti. Adalah sikit-sikit cerita macam itu. Yang baik-baik lah kan. Yang buruk saya simpan insya-Allah. Saya letak gambar Haji Asri kat sana kan. Lelaki soleh kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'an istajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jadilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, dan doa-doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah solat sampailah kami mati ya Allah. Dan masuk zuriat kami, anak cucu kami ya Allah, suami isteri kami ya Allah, para pemimpin kami seluruh umat Islam ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, kita tangkul dengan tasbih kafrah suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.